Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kita lagi dalam video yang selanjutnya. Dalam video kali ini, insyaAllah kita akan membincangkan isim kaku yang keempat, iaitu isim istifham ataupun isim pertanyaan. So, kita akan bincangkan tajuk ni. Dan dalam jadual kita, iaitu bahagian inilah. Okey. Dan sedikit penerangannya berada di muka surat yang bawah sekali. Itu muka surat 7. Okey. So dalam isim istifham ni kita ada nampak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Hal ataupun iaitu apakah ataupun adakah. Madza ataupun ma, iaitu apa. Mandza ataupun man, siapa. Ayyatu, sekejap ni kita terang sikit. Okey. Ayyatu ataupun ayyu, iaitu yang mana. Mata, bila. Aina, di mana. Kaifa, bagaimana. Kam, berapa. Limadza ataupun lima, kenapa. Lima pun kenapa juga. So semua isim istifham ni kita kena hafal. Okey. Sebelum ni saya belum berpeluang untuk menerangkan benda ni, okay? Iaitu tanda-tanda yang saya gunakan. Okey. Kalau nampak tanda ni maksudnya apa? Untuk semua status kita maksudnya macam ni. Sama ada dia status depan ataupun atas ataupun bawah, bentuk dia macam ni juga sama. Kalau hal depan macam ni, bukan hal, sorry. Sebagai contoh, man ni siapa kan. Kalau dia berada di tempat status depan pun man, ataupun atas pun man juga, bawah pun man juga. So itu maksud titik ni. So kalau cara tulis macam DAB ni, penerangannya ada di sini. Okey, saya go back sikit dengan isim sebelum ni. Contohnya macam ni kan. D ni maksudnya depan. So penggunaan domir, isim domir ni, yang bentuk dia macam ni semua ni kan, daripada saat awal sampai nombor 14 ni, semua ni adalah status depan. Bentuk dia macam ni. Kalau berada di status atas, bentuk dia macam ni. Kalau berada di status atas ataupun bawah, tapi dalam kes ni yang domir yang melekat, inilah bentuk-bentuk dia. Dia boleh digunakan kalau dia contohnya who ni kan, dia atas kadang-kadang macam ni, bawah pun macam ni juga. Okey. Kalau saya pergi ke contoh yang ni, alladzani dengan alladaini. Okey, dua ni bermaksud bilangan dua. M ni maksudnya maskulin. D ni maknanya depan. Maknanya untuk isim mausul, kalau kita untuk alladzani, kita pakai jenis ni. Kalau kita nak gunakan yang bilangan dua maskulin, status atas ataupun bawah, gunakan yang ini. Okey, kalau untuk yang dot-dot ni maksudnya apa? Dot-dot ni maknanya untuk atas, bawah dengan depan. Inilah cara ni, maknanya dia terpakai kat tiga-tiga status. Okey. So daripada jadual secara keseluruhan ni kita nampak hanya pada isim mausul dan juga isim kata tunjuk, di mana dan berbilangan dua, berbilangan dua, ni bilangan dua, ni bilangan dua, ada sedikit kat sinilah berlaku perbezaan antara depan, atas dengan bawah. Okey. Yang lain ni, yang di sini semua ni, kemudian semua ni dia fix. Maknanya atas untuk jenis yang ini berpisah, isim domir berpisah jenis dua.
Kalau kita decided nak pakai atas, gunakan ni. Decided nak pakai depan, gunakan ni. Okey. Kalau kita decided nak untuk jenis bawah ni, untuk jenis melekat ni, dompet melekat ni, bentuk yang begini ni boleh berada di bawah ataupun depan. Itu depending lah. Cumanya nak bagi tahu yang lain-lain macam isim mausul, hadza ni satu bentuk saja, alladzina, allati, allai, yang putih-putih ni lah, yang saya kalikan putih semua ni, dia satu bentuk saja. Okey. Satu bentuk tu maksudnya masa di atas, bawah ke depan, bentuk dia macam tu juga. That's why dipanggil kaku. Dalam bahasa Arab dipanggil isim mabni. Okey. Dan berbalik kepada isim pertanyaan. So ini adalah dia punya isim pertanyaan dan ini terjemahan dia. So hafalkan. Okey, hafalkan. So in total kalau dalam table ni ada berapa ni? Banyak jugalah isim kaku yang kita kena hafal. Tapi insya-Allah kalau kita berjaya hafal isim kaku ni, bermakna apa? Bermakna kita dah banyak perkataan, ataupun maksudnya dalam satu muka surat tu mungkin separuh tu kita, ataupun 1/3 ke 1/4 daripada muka surat tu kita dah tahu makna dia, sebab kalimah ni dia digunakan secara berulang-ulang. Okey. Now kita pergi kepada muka surat ni bawah ni sekali. Okey. Now sekarang ni saya nak bincang bagaimana kedudukan status bagi isim maksud. Isim istifham. Isim istifham ni dia punya kedudukan dia tu, kedudukan status dia tergantung. Kita kena buat sedikit analysis untuk kita katakan dia tu berada di status atas ke atau bawah atau depan. Sebagai contoh, macam kalimah siapakah Tuhan kamu? Tuhan kamu kan. Dalam bahasa Arab dia panggil man rabbuka. Man rabbuka. Siapakah Tuhan kamu? So apakah kedudukan man kat sini? Ini isim istifham. Okey, isim istifham. So isim istifham kat sini dia berada di tempat subjek sebenarnya. Subjek ataupun mubtada lah. Mubtada, mubtada. Okey. So maksudnya status dia ada depan lah. Sekarang ni man kat sini sedang berada di depan. So macam mana kita tahu mubtada? Okey. First kali kita tengok dia ni sebenarnya adalah ayat statement. Okey. Daripada man rabbuka ni, kita tahu dia adalah, kita nampak ada kefahaman. Tapi dalam bentuk pertanyaan. Okey, kefahaman ada dalam bentuk pertanyaan. So dan yang ini rabbu ni dia adalah predikat. Okey, ka ni adalah dia punya mudhafun ilai. So dia ni berstatus bawah sebab dia itu mudhafun ilai atau menyandar kepada rabbuk. So rabbu ni adalah predikat ataupun khabarnya dan statusnya berada di depan. Dan yang kita nampak ni kan, status dia berada di depan. Di sini ni depan ni rabbuka. Untuk lebih clear sikit macam mana saya boleh katakan ni adalah subjek, cuba kita jawab soalan ni. Siapakah Tuhan kamu? Jawapan dia adalah Allah. Allahu Rabbi. Ataupun Allahu Rabbuka. Allahu Rabbuka. Kan? Rabbuka. So bahagian Rabb ni sama dengan sini. Kan? Allah ni respon kepada bahagian man. So kalau kita tengok Allahu Rabbi, Allah ataupun Allahu Rabbuka ni, clearly kita nampak kat sini bahawa dia ni adalah ayat statement ataupun jumlah ismiyah. Okey, jumlah ismiyah. Bila jumlah ismiyah, dan maknanya apa? Ini adalah subjek lah. Ini adalah predikat. Sini adalah Allah, Allahu Rabbi.
So kat sini nak menunjukkan bahawa man kat sini adalah subjek. So itu satu cara macam mana kita nak nak tahu apakah status huruf istifham. Cara nak menyebutnya begini. Man ni adalah berstatus depan sebab dia duduk di tempat subjek ataupun mubtada. Now, kalau kita pergi contoh yang lain, dalam surah Al-Baqarah. Now, kita nak pergi contoh lain, iaitu contoh kaifah. Kaifah ni dia berada di buku surat 5. Kaifah dalam surah Al-Baqarah. Okay. Kaifah ni kan, kaifah ni adalah bagaimana, dan dia adalah isim istifham. Okey, isim istifham ya. Okey, kat sini bagaimana kamu kufur dengan Allah, atau bagaimana kamu kafir dengan Allah sedangkan kamu dulu mati, lalu dia, yakni Allah, menghidupkan kamu. So dari part ni sampai ke part ni, kita ada sikit discussion ni. Macam mana saya nak katakan, kenapa saya katakan sini kaifah ni kat sini. Kaifah ni kat sini adalah hal ya. Hal ni maknanya dia ni berada di status atas lah. So how? Dia sebenarnya macam ni. Hal ni dia adalah suatu isim berbaris depan dan dia menjawab kepada pertanyaan bagaimana. That is hal. Itu adalah maksud hal. Maksudnya gini, bagaimana itu sendiri adalah salah satu dia sebenarnya hal keadaan, menerangkan hal keadaan perbuatan. Okey. Tapi dalam antara yang memasuki definisi hal ni adalah bagaimana. Contohnya kalau saya makan, bagaimana saya makan. That bagaimana itu dia sebenarnya adalah hal juga. Okey. So dalam situasi ni, sebagai contohlah, kalau saya kata awak makan macam mana, kan, awak makan macam mana, kan, macam mana ni is actually bagaimanalah, sama yang bagaimana. Kadang-kadang kita kata awak makan macam mana, kan. So ini sebenarnya adalah verb, ini adalah dua, ini adalah hal. Okey, ini adalah hal. So ingat, dalam ayat perbuatan, dalam ayat perbuatan kan, dia ada verb, ada dua, lepas tu ada elemen lain. Okay, antaranya adalah objek, kan, objek. Lepas tu kadang-kadang dia ada hal. So hal ni inilah dia yang terjadi. Maknanya dalam ayat ni kita ada verb, kita ada dua, dan kita ada hal. So dalam kes ni awak makan macam mana, kan. Tapi cara yang lebih solid untuk tanya ialah sebenarnya kita tanya macam mana awak makan, kan, macam mana awak makan. So macam mana ataupun bagaimana awak makan tu ni, ataupun bagaimana awak makan, what happen is perkataan macam mana ni kita letak di depan. That's why sama lah macam bagaimana awak kufur dengan Allah. So this is isim pertanyaan, istifham, tapi dalam kes ni dia adalah hal. Dia adalah hal. Okey. So nak bagi tahunya situasi bagaimana kaifa takfuruna billah ni sebenarnya dia sama dengan macam mana awak makan. So kita tahu macam mana kat sini dia adalah pertanyaan, tetapi dia adalah hal, dan dia adalah status atas. Okey. Nak tahu macam mana, kita kena switch sikit. Inilah dia. Bagaimana awak awak makan macam mana, ataupun bagaimana. So
itu satu tips macam mana kita nak analyze apakah status bagi kaifa dalam contoh ni lah, dalam contoh ni. So now, tapi di sana ada lagi hal, tapi dia menjadi adawatul istifham, adawatul syarti, ada apa tu, alat syarat, alat kepada terjadinya ayat syarat. Kita dah belajar sebelum ni kan. Sekejap, saya padam dulu ni. Semalam ni dalam yang sebelum ni. Okay. Ada kalanya kaifa ni bertindak sebagai alat kepada terjadinya ayat syarat, alat syarat. Contohnya macam ni. Sebagaimana awak makan, sebagaimana awak buat, begitulah saya buat. Begitulah saya buat. Okay, sebagaimana awak buat, begitulah saya buat. Ada begitu kat sini, begitulah saya buat. So ini, ini jawab syarat. Nampakkan ada situasi syarat dan jawab syarat ni. Yang ini bahagian syaratnya lah. Okay. So kat sini ni, ini adalah ta'mal. Ta'mal ni maknanya awak buat. Tak malu asalnya, tapi sebab dia syarat, dia jadi ta'mal. Dia menjadi majzum. Ta'mal. Ni mati kat sini kan. Yang ini asalnya a'malu. A'malu. Lalu menjadi, sebab dia jawab syarat, dia dalam bentuk jazam. Ingat ayat syarat dengan jawab syarat, dia berada di suatu situasi mati ataupun majzum. So jadi a'mal. Okay. So kenapa terjadi macam ni? Disebabkan apa? Disebabkan alat ini ya. Kaifa. So dalam keadaan sini, dia ni jadi alat syarti, alat syarat kepada terjadi macam ni. Okay, yang tadi tu kaifa adalah hal. So ada contoh yang lain lagi macam macam ni. Saya naik atas ni. Sebagai contoh yang lain kan, sebagai lain kat sini ya. Contohnya macam cuba perhatikan sini, mata ni mata ni bila tau, bila. Okay, now cuba kita perhatikan perbezaan kat sini. Bila awak datang, ini pertanyaan ni, bila awak datang. Tapi bila kat sini dia adalah zarf, masa kan, zarf ataupun masa ataupun maf'ulun fi. Okey, maf'ulun fi. Objek masa, maknanya bila dia datang. Dan dalam kes ni maf'ulun bi, mata adalah pertanyaan, mata adalah maf'ulun fi. Tapi pertanyaan ni. Tapi kalau jadi macam ni, bila awak datang, saya datang. Bila awak datang, saya pergi. Okey, bila awak datang, saya pergi. Okay. So ini situasi syarat dengan jawab syarat. Okey. So kat sini dia lain lah. Dia bukannya pertanyaan, dia adalah ada waktu syarat. Itu alat yang menjadi kepada kenapa terjadinya situasi syarat dan jawab syarat. So sama nanti untuk kalimah macam kam. Kadang-kadang kam ni dia jadi maf'ulun bi, kadang-kadang dia jadi pertanyaan. So benda tu kena analyse lah. Okey.
So insyaAllah saya rasa itu saja untuk video kali ini. Dalam video akan datang nanti kita akan pilih satu muka surat dalam Quran dan kita akan cuba cari semua kalimah-kalimah isim-isim istifham, isim-isim kaku yang kita dah belajar kat sini. Daripada isim ganti nama, iaitu isim dhamir, isim kata hubung, isim mausul, isim kata tunjuk, isim isyarah dan isim pertanyaan istifham. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.